saya kata, hari ni kita kena ubah cara hidup kita sebenarnya. Yang pertamanya, kita kena hidup dengan Al-Quran. Ibu-ibu, saya tak ada kerja apa, ibu-ibu. Daripada dulu sampai sekarang. Saya habis Bachelor of Finance, sambung Masters in Psychology, nak sambung PhD kat Australia. Ayah saya kata tak payahlah, nak duduk-duduklah dengan Walid. Akhirnya, habis. Grad, first post dekat mana? Dekat satu company corporate. Alhamdulillah, waktu tu gaji lebih kurang 7,900, fresh grad. Banyaklah pada saya sebab saya buat program, saya buat production office lagi. Kemudian kita macam-macam. Bila kerja tu? 2 tahun setengah. Masya Allah. Lepas habis, dapatlah offer satu tempat ni. Satu company corporate juga. Dia offer saya as a COO of the company. Sebagai apa? COO sebagai company. Berapa gaji nak bagi? 20,000 sebulan. 20,000 sebulan. Belum tolak EPF. Salah kalau tolak about 15-16 kot. Banyak tak? Banyak. Banyak ke? Ustazah ambil ke? Actually Ustazah tak ambil dengan tawaran tu. Sebab apa? Sebab apa? Ustazah kata apa? Ustazah kata kat mak, satu je mak. Kata mak, saya tak nak kerja lah mak. Awak nak buat apa? Belajar tinggi-tinggi kenapa tak nak kerja? Saya kata saya nak mengajar Quran. Saya kata saya nak mengajar Quran. Saya nak mengajar kat masjid-masjid. Saya pilih jalan tu, ibu-ibu. Mak saya kata, habis tu kalau nak mengajar Quran, kenapa nak pergi belajar? Kenapa beria sangat nak pergi belajar sampai tinggi tu? Saya kata, tak apalah mak. Dia kata, tapi saya susah. Saya memang nak Quran. Sebab apa? Apa yang saya lalui, apa yang saya kerja, hari ni saya bekerja. Saya tengok orang lain boleh buat kerja tu. Simple sangat. Datang, ambil program, hantar dekat subtitle department, hantar dekat library, dah habis kerja. Sangat senang. Tapi saya pilih untuk hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab saya teringat dengan arwah Walid saya. Saya panggil Walid lah. Dia kata Walid dah tak ada nanti. Dia kata Quran tu jangan tinggal. Di dalam Al-Quran itu ada duit. Di dalam Al-Quran itu ada nikmat. Di dalam Al-Quran itu ada kecantikan. Memang betul ya, sebenarnya Quran ni, makin lama kita baca dia, makin lama kita bersama dengan dia, dia akan bersahabat dengan kita, ibu-ibu. Orang muda banyak baca Quran, makin tua usia dia, makin cantik rupa dia. Ini saya tak tipu Syekh Fathi Al-Maliji, ya Allah, guru saya daripada Mesir. Syekh Mustafa Ismail, guru Al-Quran, Masya Allah. Cuba tengok tua dia tu, ya Allah, tak nampak tua dia. Memang dia tu, kita memang tua lah. Ini sampai masa nanti dia akan krepot. Apa itu memang normal. Tetapi dia punya nur. Nur untuk orang Al-Quran ni sangat berbeza, ibu-ibu. Ya Allah. Jadi sebab tu hari ni saya sebenarnya, kita boleh bercakap tentang banyak benda. Tapi bila kita pegang Al-Quran, saya nak share dengan you all, hari-hari jangan tinggalkan Quran paling tidak 100 ayat. 100 ayat lebih kurang 3 muka. Kalau tidak, dia katakan seorang yang bakhil. Bakhil ni kedekut lah. Makin lama kita jadi orang kedekut lah. Sebab kita dah tahu Quran tapi kita tidak baca Quran. Dia tidak mengamalkannya. Jadi hari ni, ada juga, saya yakin, ada juga jemaah-jemaah kita. Bukan kat sini aja ya. Di mana-mana saja. Rupa-rupanya ramai yang tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Ramai yang tak boleh baca Al-Quran. Ada seorang keluarga, not keluarga, cousin saya lah. Keluarga jugalah. Satu hari ayah dia meninggal. Dia seorang yang besar juga. Di mana? Di Sime Darby kok. Sime Darby tu. Duduk dekat nombor 1 lah. Kira bos nombor 1. Sampai solat, sampai ayah dia meninggal. Saya masuk sampai ke rumah. Saya tengok-tengok siapa yang baca Quran. Rupa-rupanya hanya membuka CD sahaja yang baca Quran. Bila sampai jenazah, saya kata kat dia, Along, baca Quran tengah jenazah dekat depan kita ni. Bila jenazah depan kita, kita baca, dia akan dapat direct. Nampak? Sebab tu, kalau tadi dekat makam kita, jangan duduk saja, jangan duduk. Apa? Baca Quran. Bacalah Yasin. Kalau dah tak larat sangat, malas sangat, bacalah Yasin. Kalau tak larat sangat, hari ni Yasin, esok surah Al-Mulk, esok surah Waqi'ah, tukar
Tapi bila kita pegang Al-Quran, saya nak share dengan you all, hari-hari jangan tinggalkan Quran paling tidak 100 ayat. 100 ayat lebih kurang 3 muka. Kalau tidak, dia katakan seorang yang bakhil. Bakhil ni kedekut lah. Makin lama kita jadi orang kedekut lah. Sebab kita dah tahu Quran tapi kita tidak baca Quran dan tidak mengamalkannya. Jadi hari ini, ada juga, saya yakin, ada juga jemaah-jemaah kita. Bukan kat sini aja ya. Di mana-mana saja. Rupa-rupanya ramai yang tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Ramai yang tak boleh baca Al-Quran. Ada seorang keluarga, not keluarga, cousin saya lah. Keluarga jugalah. Satu hari ayah dia meninggal. Dia seorang yang besar juga. Di mana? Di Saim Dabi kok. Saim Dabi dulu. Duduk dekat nombor 1 lah. Kira bos nombor 1. Sampai solat, sampai ayah dia meninggal. Saya masuk sampai ke rumah. Saya tengok-tengok siapa yang baca Quran. Rupa-rupanya hanya membuka CD sahaja yang baca Quran. Bila sampai jenazah, saya kata kat dia, Along, baca Quran tengah jenazah dekat depan kita ni. Bila jenazah depan kita, kita baca dia akan dapat direct. Nampak? Sebab tu, kalau tadi dekat makam kita jangan duduk saja, jangan duduk apa, baca Quran. Bacalah Yasin. Kalau dah tak larat sangat, malas sangat, bacalah Yasin. Kalau tak larat sangat, hari ni Yasin, esok surah Al-Mulk, esok surah Waqi'ah, tukar-tukar. At least baca something untuk dihadiahkan kepada makam-makam yang ada. Especially dekat Baqi'. Lepas tu kita dah pergi ke Jabal Uhud. Apa yang kita doa kat Jabal Uhud ya? Apa yang kita doa kat Jabal Uhud? Saya nak tanya, doa apa kat Jabal Uhud tu? Kita faham Jabal Uhud ni adalah apa yang kita dengar. Kita dengar tentang peperangan. Betul tidak? Kemudian itu adalah syahid pada peperangan itu. Sebenarnya kita dah menang pun. Betul tidak? Tetapi sebab kita excited tengok tak ada rupa-rupa mereka telah memasang tentera pergi kat belakang. Habis syahid. Sebenarnya asbab untuk syahid-syahid itu sebenarnya. Allah dah pilih dah mereka. Tapi bila kita pergi ke Jabal Uhud, apa yang kita doa? Saya nak tanya, you all sebenarnya doa apa kat Jabal Uhud tu? Ni pergi tengok bukit. Oh, ini bukit dia. Ke apa cerita? Saya nak dengar. Okay, one by one. Hajah doa apa dekat Jabal Uhud? Al-Fatihah sahaja. Al-Fatihah sahaja. Okay, Hajah. Tak turun. Hajah. Itu. Tengok je. Bagus, jujur. Al-Fatihah. Aja? Baca buku panduan. Oh, okay. Okay, very good. Fatihah. Okay. Kita nampak, sebab tu kita kena faham sejarah tau. Tak salah Fatihah. Sedekah apa niat kita. Tapi yang paling penting adalah bila kita sampai di Jabal Uhud tu, of course kita akan sedekahkan Fatihah. Kalau sempat baca Yasin yang mana dah hafal aja, baca je. Dan yang paling penting adalah, ya Allah, waktu doa kita tu, ya Allah, yang pertamanya doalah, Engkau berikanlah kekuatan sebagaimana para syuhada itu yang telah Kau berikan, berilah kepadaku, ya Allah. Kekuatanku dalam jalan dakwahmu, ya Allah. Ya Allah, yang kedua, berikanlah ketakwaanku sebagaimana Kau telah memberikan ketakwaan kepada para syuhada. Yang ketiga, ya Allah, berikanlah kesetiaanku kepada Nabi junjungan sallallahu alaihi wasallam sebagai Kau memberikan kesetiaan, kehebatan dalam perjuangan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara semangat. Maknanya kita sekarang ni nak ambil semangat syuhada tu kepada kita. Betul tidak? Ya, tempatkan kami dengan orang-orang beriman. Tempatkanlah kami juga bersama dengan para syuhada itu. Allah, kita ni kalau berdoa, kena doa jelas. Kena berdoa dengan jelas dan juga kena spesifik doa. Spesifik. Ya Allah, kalau boleh tahun ni aku nak pakai Bentley, ya Allah. Bentley GT, ya Allah. Bentley GT Sport, ya Allah. Minta, ya Allah, kalau boleh Aventador, Murcielago, 423, macam-macam anak kita yang tahu kereta ni kan. Orang peminat kereta. Saya pun peminat kereta juga sebenarnya. Kita doa spesifik. Ya Allah, kalau boleh dalam akaun, ya Allah, tolonglah, ya Allah, Kau saja mengetahui, ya Allah. Dengan asbab kepada kekayaan harta bendaku, ya Allah, agar dapat aku mencontohi orang-orang